Salam sejahtera, salam satu keluarga Malaysia. Kembali kita kepada Sembang Santai. Pada episod ini, kita amat teruja sekali membawa seorang tokoh negara, iaitu Yang Setia, Tuan Nur Azam bin Khamis, daripada Jabatan Bomba Malaysia. Beliau adalah pengarah Bomba Malaysia. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita selalu mendengar mengenai dengan kebakaran. Kelekaan kita, kealpaan kita selalu membawa padah yang begitu dahsyat sekali. Saya rasa hari ini kita amat bertuah kerana dapat berkongsi dengan seorang pengarah yang sangat berpengalaman dalam bidang kebakaran dan juga bidang menyelamat. Saya ingin memberi ruang kepada Tuan untuk kenalkan diri dengan para penonton. Terima kasih. Saya Nur Azam bin Khamis, pengarah Jabatan Bomba dan Selamat Malaysia Negeri Selangor. Saya bertugas hampir dalam Jabatan Bomba, saya keseluruhan hampir 25 tahun dan saya mengetuai Bomba Negeri Selangor ni hampir 4 tahun dan berbagai perkara yang telah saya lalui dari segi mengendalikan dan mengetuai operasi-operasi yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan, sama ada di Negeri Selangor ataupun di lain-lain negeri yang saya bertugas. Okey, kita ada bersama dengan Tuan Nur Azam. Kita terus kepada perkongsian bersama Tuan yang berpengalaman. Bolehkah Tuan kongsikan statistik terkini mengenai kes kebakaran pada tahun ini dan juga kebakaran kenderaan yang berlaku di Negeri Selangor? Okey, kalau untuk makluman kepada semua lah, kebakaran kenderaan merupakan salah satu kebakaran yang tertinggi setiap tahun dalam kategori kebakaran yang berlaku yang dihadiri oleh Jabatan Bomba. Sehingga kepada antara Januari hingga Mei kita telah merekodkan sebanyak 388 kebakaran yang melibatkan kenderaan dan ini merupakan satu angka yang agak tinggi. Untuk makluman bahawa setiap tahun kita telah menerima secara keseluruhan daripada tahun 2020 2021 dan juga pada tahun ini pada lebih kurang kita menerima sebanyak 224 panggilan kebakaran yang melibatkan pelbagai kenderaan. Di mana kalau tahun 2020 tu kita merekodkan sebanyak setahun lebih kurang 988 kenderaan dan tahun 2021 ada penurunan sikit iaitu sebanyak 851 dan sehingga pada tahun ini tahun 2022 untuk rekod kita telah merekodkan sebanyak 388 kebakaran dan kematian. Kalau kita rekod kebakaran ini melibatkan kematian pada tahun 2020 sebanyak 6 kes kebakaran yang melibatkan kematian, tahun 2021 7 dan sehingga tahun ini daripada Januari hingga Mei merekodkan 2 kematian yang melibatkan kebakaran kereta. Agak ketara juga dia punya itu jumlah kebakaran kenderaan. Bagi pihak bomba, apakah punca sesuatu kereta itu boleh terbakar? Berdasar kepada siasatan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, kebanyakan berpunca daripada sistem wiring yang ada di dalam kereta tersebut. Di mana salah satunya disebabkan kemungkinan kenderaan-kenderaan ini kenderaan yang berumur lebih daripada 10 tahun. Itu yang kita lihatlah. Kemudian yang kedua, terdapatnya pengebuasuaian yang tidak mengikut standard. Yang mana kadang-kadang kenderaan ini telah diubahsuai, ditambahkan dengan pelbagai sistem muzik dan sebagainya. Jadi keadaan ini telah menyebabkan pendawaian yang dilakukan itu tidak mengikut standard dan keperluan yang ditetapkan mengikut keperluan pada penambahan kuasa yang berlaku ke atas kenderaan tersebut. Dan kemudian yang kedua, kita lihat juga kenderaan ini berpunca daripada bateri, di mana struktur atas, di mana cap
bateri itu berada dalam keadaan longgar. Jadi keadaan ini bila keadaan longgar dia akan boleh menghasilkan spark. Dan ketiga, ia juga berpunca daripada enjin itu sendiri, di mana kalau kenderaan-kenderaan lama ini kita dapati pengguna tidak mengambil berat berkaitan dengan servis kenderaan, sehingga kan kemungkinan boleh menyebabkan enjin tersebut menjadi panas dan menyebabkan kebakaran. Adakah tuan menggalakkan apa ni dalam kereta ni, adakah harus diletakkan pemadam api lah tuan? Kalau ikut kita lah, jabatan kita menggalakkan untuk pada tuan punya kenderaan supaya mereka ada satu alat yang boleh membantu mereka semasa kecemasan yang melibatkan kebakaran. Contohnya jika boleh kita menggalakkan mereka mempunyai alat pemadam api yang kecil yang ditempatkan di dalam kenderaan. At least kalau berlakunya kecemasan, kalau tidak berlaku pada diri sendiri, kemungkinan kita boleh membantu kepada masyarakat di luar yang sedang dan ketika berada dalam kesusahan. Contoh berlakunya kebakaran, mereka boleh berhenti dan membantu memadam api yang sedang berlaku pada kenderaan daripada kemusnahan yang teruk terhadap kenderaan tersebut. Jadi at least dia tidak melebar sehingga memusnahkan secara keseluruhan. Kami di Jabatan Bomba memang menggalakkan kepada mana-mana kenderaan sebab kerana tidak diwajibkan. Tapi kalau untuk persediaan, maksudnya kalau untuk diri sendiri, untuk pada kenderaan sendiri ataupun untuk membantu orang lain, memang digalakkan untuk mempunyai kenderaan mempunyai alat pemadam api yang diletak di dalam kenderaan. Okey tuan, kita dimaklumkan bahawa kadang-kadang pemadam api ini boleh meletup dalam kereta sendiri. Kekhawatiran orang umum. Okey, kalau dilihat pada struktur alat pemadam api ni lah, dia sebenarnya tidak boleh berlaku. Dengan cuaca panas macam ni? Dengan cuaca panas dia tidak boleh berlaku dalam boleh bertindak ataupun boleh meletup dengan sendiri, sebab dia ada sistem dia sendiri, sistem keselamatan, semana dia ada pin yang perlu ditarik untuk dia diaktifkan. Jadi kita belum pernah lagi terima kes yang berkaitan dengan alat pemadam api ini dia meletup sendiri dalam kenderaan. So dia memang tak meletup lah. Tak meletup, dia meletup. Boleh tempatkan di dalam kenderaan. So adakah dia perlu semak ataupun diselenggara every 1 year? Ya, dia alat pemadam api ini dia perlu diselenggara untuk kita melihat bahawa kandungan gas yang ada ni untuk aktifkan dia tu berada dalam keadaan baik. Maksudnya kita boleh gunakan. Maksudnya kalau kita dihantar kepada mana-mana yang yang menyediakan perkhidmatan untuk menyelenggara, mereka akan menyemak dan memberikan sertifikat kepada alat pemadam api ini bahawa alat pemadam api ini telah diperiksa dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Okey tuan, kita lihat bahawa kenderaan perdagangan memang perlu ni pemadam api. Tetapi alangkah sedih pada ketika satu masa apabila saya menahan sebuah lori untuk mengambil pemadam api dia untuk memadamkan api kenderaan yang terbakar, dapati bahawa pemadam api itu telah lusuh dan tidak boleh digunakan pakai. Apakah nasihat tuan kepada tauke-tauke kenderaan perdagangan ataupun taksi-taksi? Kita lihat taksi kadang-kadang ataupun taksi-taksi ni dia kadang-kadang dia pergi puspakom, dia letak pemadam api, tapi pemadam api itu daripada kualiti yang mungkin tidak boleh digunakan pakai. Apa nasihat tuan pada mereka? Okey, saya ingin menasihatkan kepada mereka ini supaya dapat membuat pemeriksaan dan memastikanlah alat pemadam api yang ada pada kenderaan mereka dibuat pemeriksaan setahun sekali. Jika dah melebihi 10 tahun, kita syorkan mereka untuk menggantikan yang jenis baru lah, yang sama. Jadi kita menggalakkan mereka untuk buat pemeriksaan, dan jika mereka tidak mengetahui ke mana tempat yang boleh itu, boleh merujuk kepada balai bomba dan mana-mana pihak yang menjalankan perkhidmatan penyelenggaraan berkaitan dengan alat pemadam api. So kita akan pergi ke segmen rumah, di mana adakah Tuan Pengarah menggalakkan
penggunaan pemadam api di dalam rumah? Okey, di pihak kita memang dari segi keselamatan kebakaran, terutama di rumah-rumah. Kalau kita lihat pun kadang-kadang kes-kes kebakaran banyak berlaku di rumah. Kalau ikut statistik kita untuk secara keseluruhan, kita boleh katakan dalam masa tempoh 3 tahun sehingga daripada tahun 2020 hingga Mei 2022, ikut rekod kita telah merekodkan sebanyak 1,189 kebakaran yang melibatkan pelbagai rumah, di mana pada tahun 2020 merekodkan sebanyak 528 kebakaran yang melibatkan 9 kematian. Pada tahun 2021, jumlah kebakaran melibatkan rumah sebanyak 447 dan melibatkan kematian 3, dan sehingga Januari hingga Mei 2022 merekodkan sebanyak 214 kebakaran yang melibatkan rumah dan melibatkan 1 kematian. Jadi pada statistik ini kita melihat bahawa kebakaran ini sering berlaku di rumah, di mana kalau kita lihat ianya kebanyakan berpunca daripada sikap kita sendiri, iaitu kita cuai dan kita alpa berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Jadi kita memang sangat mengesyorkan supaya di rumah-rumah at least adalah alat pemadam api yang paling kurang 1 alat pemadam api. Jika ada apa-apa berlaku kebakaran, ia sangat membantu kita terutamanya dalam menyelamatkan diri kita daripada mati ataupun terperangkap dalam api. Jadi jenis apa pemadam api yang patut digunakan di rumah? Di rumah kita mengesyorkan kalau alat pemadam api ada 2 jenis, iaitu yang secara jenis debu kering dan juga CO2. Jadi kedua-dua ni memang boleh digunakan di rumah, debu kering dan juga CO2. Okey, debu kering tu kalau dia kalau ada short, ada terbakar wayar tu boleh Digunakan. Boleh dipakai lah. Boleh dipakai. Jadi memang tuan mengesyorkan bahawa Kita mengesyorkan bahawa kedua-dua tu boleh digunakan. Macam CO2 ni lebih baik dia di dapur kebanyakannya sebab untuk kitchen dan sebagainya. Di dalam rumah tu mungkin kita boleh gunakan untuk yang jenis kering. Okay. kita akan kembali lagi, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita sambung balik sebulan nanti. Malam sudah sampai, kita letih, kita tidur katil yang berasingan. Tetapi kita mimpikan satu mimpi yang sama, iaitu sebuah negara Malaysia yang mampan dan terbaik. Minumlah kopi Akuan sebelum kamu tidur untuk menyegarkan badan kamu. Kembali lagi kita kepada Sembang Santai dengan pengarah Bomba Negeri Selangor, Tuan Nur Azam bin Khamis. Tuan, saya nak ada satu soalan lagi daripada orang umum. Adakah unit hot shower ni? Selalu kita dengar ada renjatan elektrik. Apakah nasihat Tuan kepada pengguna-pengguna hot shower ni? Hot shower ni kadang-kadang lah kita lihat ada kes-kes yang berlaku yang melibatkan renjatan masa penggunaan ataupun ketika mereka mandi. So di sini saya ingin menasihatkan kepada mana-mana yang mempunyai hot shower ni di rumah. So pertama sekali supaya berhati-hati, terutama jangan mengubah suai sistem hot shower yang ada di rumah, yang mana ditetapkan bahawa sistem yang ada tu jangan diubah suai. Jadi gunakan, dan dia biasanya kalau kita lihat hot shower ni dia ada warranty, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. So pada pandangan saya kita follow apa instruction ataupun arahan SOP atau apa perkara yang berkaitan keselamatan yang disertakan dalam penggunaan hot shower ni. Pertama, jangan ubah suai. Kemudian yang kedua, sistem pendawaian daripada elektrik daripada rumah sebagainya hendaklah dengan pendawaian yang betul.
Maksudnya sebelum ke hot shower tu, pendawaian tu hendaklah pendawaian yang betul, yang dipasang oleh orang yang diiktiraf. So memastikan bahawa shower tu boleh berfungsi mendapat bekalan elektrik yang secukupnya mengikut kapasiti yang telah ditetapkan. Lepas tu yang kedua, pada pandangan saya, jika telah mencapai satu tempoh masa, si waranti yang telah ditetapkan. Jadi saya mengusulkan supaya mereka membuat pemeriksaan dengan manggil orang yang berkelayakan untuk membuat pemeriksaan dan memastikan bahawa peralatan tersebut berada dalam keadaan tamat apabila digunakan. So maksud tuan selepas guna 5 tahun atau 7 tahun Semak balik. semak balik. Jadi adakah dalam cuaca iklim yang panas di Malaysia ni, kita beli rumah. Selepas kita beli rumah, dalam 30 tahun, 20 tahun, adakah kita perlu untuk mencek pendawaian, memeriksa pendawaian, because kita ada cuaca yang panas. Jadi adakah salah satu faktor daripada faktor kita adalah pendawaian itu adalah perlu disemak, dan adakah bomba menyediakan hikmat nasihat seperti itu? Okey, pertama sekali berkaitan dengan pendawaian elektrik di rumah. Kalau kita lihat, kita pun ada terima kes kebakaran yang berpunca daripada sistem pendawaian elektrik di rumah. Kalau kita lihat di rumah ni, kadang-kadang contoh rumah dibina tahun 80-an. So, rumah yang dibina 80-an itu, sistem pendawaian dia adalah berdasarkan pada penggunaan barang-barang elektrik yang ada di rumah. Dulu contoh, TV satu je. Contoh. Sekarang ni setengah orang rumah setiap bilik ada TV. Dulu rumah tak ada aircon. Sekarang ni rumah ada aircon. Setiap bilik ada aircon. Sekurang-kurang kalau kita lihat sekarang ni, satu rumah tu ada 3 atau 4 biji aircon. Lepas tu dengan icebox pun kita boleh tidur dalam icebox tersebut. Keadaan dia. Dan pelbagai barang elektrik yang selalu digunakan, mesin basuh, aircon, kadang-kadang benda tu serentak. Jadi dengan sistem pendawaian yang lama, elektrik yang lama ni dah 20 tahun, 30 tahun, saya rasa perlu untuk melihat semula, mengkaji semula sistem pendawaian ini, adakah ia sesuai dengan kapasiti penggunaan barang-barang elektrik tersebut. Kita khawatir penggunaan yang tinggi akan menyebabkan sistem pendawaian itu terganggu dan sebagainya. Dan kemungkinan juga sistem pendawaian ini digigit oleh, dirosakkan oleh makhluk perosak lah, seperti tikus atau apa-apa lah. Jadi memang perlu dibuat pemeriksaan supaya pendawaian elektrik tersebut boleh digunakan dengan bilangan atau kadar elektrik yang digunakan. Okay, jadi tuan-tuan perempuan, kita dengar bahawa Tuan Pengarah dah kata kalau rumah you adalah lebih daripada 30 tahun, please check your wiring. Dulu TV baru kecil-kecil, sekarang TV dah besar, lebih besar daripada akuarium ikan kamu. Jadi inilah keselamatan, ciri-ciri keselamatan. Satu lagi, adakah kita perlu memasang smoke alarm di dalam rumah kita, ataupun apa pandangan atau saranan daripada Tuan Pengarah? Okey, berkaitan dengan smoke detector ni, memang kita menggalakkan di rumah, terutama di bilik-bilik. Kadang-kadang kebakaran itu berlaku di tingkat bawah. Kita dapat, ataupun dia berlaku di bilik lain. Jadi sebenarnya bila ada alarm yang mengejutkan kita, bila ada smoke, dia akan mengesan. Bila smoke detector ada, jadi dia bila berlakunya kebakaran, the first asap ini akan naik ke atas. Pada peringkat awal memang asap naik ke atas. Bila asap ke atas, maksudnya warning yang diberikan tu, asap tu tak tebal lagi. Maksudnya asap masih di paras siling, dan keadaan ini akan memberikan kita satu amaran dengan alarm yang bunyi, dengan bunyi yang bising, kita akan terkejut, dan biasanya kita boleh menyelamatkan diri kalau ada dengan smoke detector ni, kerana dia mengesan asap. Bila mengesan asap, bahawa adanya berlaku kebakaran. Jadi boleh menyelamatkan nyawa terhadap isi rumah yang ada pada masa ketika berlakunya kebakaran. Kita khawatir kebakaran ini berlaku pada malam hari. Pada malam hari ini kebanyakannya kita tidur. So, bila kita tidur, kalau kita
kita biasanya pukul 2 pagi, 3 pagi, asap akan turun ke bawah dan kebanyakannya kemungkinan yang mati semasa kebakaran, dia mati first kemungkinan terhidu asap. So menyebabkan mereka lemas dan mereka mati dan memang mereka tak keluar. Kemudian jika berlaku kebakaran dengan adanya smoke detector ni, bahawa mereka memberitahu kita dengan alarm yang bunyi, maka kita boleh keluar daripada dalam rumah dalam keadaan segera. Okay, Tuan, kita lihat bahawa ada juga kes-kes kebakaran berlaku dan terperangkap dalam rumah, iaitu jeriji, tingkap dan juga orang kata perangai sambil lewa, di mana kamu tidak tahu di mana kamu letak anak kunci kamu masa kamu pergi tidur. Jadi bila kamu terbakar, kamu tidak dapat mencapai anak kunci dan membuka bangga dengan segera. Jadi apakah nasihat Tuan kepada mereka semua ni? Dalam situasi ini yang kita lihatlah, kebanyakan kes yang kita lihat, mereka yang terperangkap ini, utamanya mereka terperangkap dengan jeriji yang berkunci, ataupun dengan grill yang berkunci, ataupun dengan keadaan tak jumpa kunci. So mereka tak tahu kat mana jumpa kunci. Jadi dalam hal ini saya ingin menasihat kepada mereka supaya melakukan drill. Pertama, melakukan drill kepada isi rumah, di mana mereka boleh buat drill ini menutup semua lampu dan bergerak keluar menghala ke arah pintu. Kerana sekarang ni kebanyakan rumah kalau kita tengok design, dia dah ada macam balcony ke hadapan. So mereka perlu berada di situ. Dan yalah, of course, kenapa mereka pasang grill, kenapa mereka pasang jeriji? Sebab mereka nak melindungi rumah mereka daripada dimasuki oleh pencuri. Sebenarnya kita ada dalam bomba, kita ada design jeriji tingkap, yang boleh dibuka daripada dalam tanpa kunci. Maksudnya orang luar memang tak boleh masuk, tapi kita boleh membuka, tak perlu bermangga, tak perlu berkunci. Maksudnya kita boleh riliskan dia, boleh kecemasan, kita boleh buka. Dan kita mengesyorkan supaya kepada masyarakat supaya pada waktu malam untuk meletakkan kunci, kunci ini berhampiran dengan pintu-pintu utama di rumah lah. Contoh kalau 2 tingkap, biasanya kunci itu ada di kita letakkan di pintu hadapan, ataupun di pintu ini, kunci ini berada di bahagian belakang. Dan perlu dimaklumkan bahawa ini kunci di mana kepada semua penghuni rumah, supaya mereka tahu jika seorang lupa, kalau dalam rumah itu ada isteri, ada suami, ada anak 4-5 orang, semua dalam bilangan yang ramai ini perlu tahu kat mana nak cek kunci. Dia tak boleh seorang ayah dia tahu je. Jadi dalam rumah tu banyak, daripada keadaan kita kelang kabut nak keluar tu, kadang kita terlupa. Kadang benda tu ada letak di atas meja. Kadang-kadang dia orang simpan kunci itu dalam bilik apa. Jadi saya mengesyorkan supaya kunci-kunci sama yang 2 kunci ni lah ada di kunci simpanan ditempatkan di tempat yang berhampiran dengan pintu. Jadi dan semua orang ahli dalam rumah itu tahu bahawa itu adalah tempat kunci, itulah kunci kecemasan. Okey, kita beralih sedikit kepada community business. Kita nak dapatkan saranan daripada Tuan Pengarah mengenai dengan burn kit di dalam restoran. Kita lihat banyak restoran ada buat steamboat, ada buat restoran masak-masak, kedai kopi, dan kita lihat mereka hanya kadang-kadang first aid kit pun tak ada. Jadi kita ada burn kit. Apakah pandangan ataupun saranan? Biar kita start daripada Selangor. Kita sarankan semua pekedai untuk mendapatkan burn kit. Saya pernah nampak air panas tertumpah pada seorang anak kecil semasa dia makan. Jadi apakah pandangan ataupun nasihat daripada Tuan Pengarah sendiri? Okey, kalau dalam isu ni kita memang tidak ada disyaratkan sebenarnya berkaitan dengan burn kit dan sebagainya, tapi saya mengesyorkanlah supaya mana-mana restoran ataupun kedai makan dan sebagainya dapat menyediakan satu
atau dua bangkit ini untuk mereka bersedia jika berlakunya kecemasan di tempat itu, boleh membantulah. Kalau tak kepada pelanggan, mungkin kepada staf. Kadang bila bekerja tu boleh berlaku, at least peti kecemasan tu sekurang-kurangnya adalah untuk diri sendiri ataupun untuk diri pelanggan ataupun dia punya petugas. Kalau fire blanket, adakah dia disyorkan? Ya, maksudnya bukan cakap tu. Maksudnya kalau dalam restoran ni lah, of course lah alat madapi tu memang ada, saya faham, memang ada. Tapi untuk yang peralatan lain-lain seperti fire blanket, burn kit, peti kecemasan tu, saya mengesyorkan mereka sediakan, terutama di kawasan-kawasan yang strategik, contoh di dapur. Kerana kebanyakan kebakaran yang kita hadir kalau restoran ni almost kebanyakannya bermula di dapur. Di dapur tempat mereka masak. Kadang-kadang gas tu, connection gas tu tanggal. Kadang-kadang lupa nak matikan api, ini menyebabkan kering. Jadi selain daripada alat padam api, kita syorkan juga mereka ada blanket. Blanket ni dia boleh, kita berlaku kebakaran, kita boleh menghubungi kuali ke piuk ke apa terbakar tu, jadi dia menyelamatkan juga keadaan restoran ataupun dapur tersebut daripada kalau kita gunakan alat penapi debu king. Of course lah, dia debu tu akan mengotorkan, tapi benda tu saya rasa bukan jadi isu. Tapi at least kalau medium ni tak boleh guna, medium ini ada blanket kadang-kadang lah, ataupun kain basah ke apa ke, atau tuala basah yang boleh digunakan jika berlakunya kecemasan pada ketika itu. Okey, Tuan Pengarah, kita lihat bahawa ramai masa cuti ni pergi ke hotel-hotel dan ramai dapat bilik terus masuk bilik dan tidur, letak beg dan tidur. Apakah kalau berlaku kecemasan, apakah pesanan Tuan Pengarah pada mereka? Okey, pertama sekali kepada yang suka tidur di hotel ni lah, bawa keluarga masa cuti apa semua ni. First, dia kena tahu tentang keselamatan kebakaran yang ada di hotel itu, alat-alat lah keselamatan kebakaran ataupun untuk dia melepaskan diri. Contohnya laluan kecemasan, pintu kecemasan di mana, dan tengok kadang-kadang belakang pintu tu dia ada dia punya escape route tu ada. Jadi perhatikan, tengok and then make sure kalau berlaku kecemasan dia boleh membawa diri dia atau keluarga dia melalui pintu kecemasan. Jadi mereka perlu tahu di mana berlakunya pintu kecemasan, di mana mereka boleh keluar dari situ, dan mereka tahu biasanya ada sign lah, laluan kecemasan apa dan sebagainya. Jadi saya mengesyorkan mereka melihat perkara-perkara seperti ini. Kita lihat sebentar lagi, kita kembali dengan sembang santai, berehat sebentar. Malam sudah sampai, kita letih, kita tidur katil yang berasingan. Tetapi kita mimpikan satu mimpi yang sama, iaitu sebuah negara Malaysia yang mampan dan terbaik. Minumlah kopi Akuan sebelum kamu tidur untuk menyegarkan badan kamu. Kembali lagi kita kepada sembang santai bersama Angka Kentang. Pada hari ini kita ada bersama dengan yang setia Tuan Nur Azam bin Khamis, seorang firefighter yang saya kagumi dan segani. Tuan Pengarah, kami ini rakyat Malaysia.
Pertama, kami nak merakamkan jutaan terima kasih kerana kepada semua bomber yang di luar sana. Semua bomber lah, all firefighters. You are the best. Daripada hati. Kerana segala masalah adalah masalah bomber. Dan kamu semua mempertaruhkan nyawa kamu setiap hari, setiap detik apabila panggilan loceng kecemasan dibunyikan. Kepada semua ahli-ahli bomba, keluarga ahli bomba, kita sangat terharu dengan apa yang telah kamu korbankan selama ini. Jadi soalan dia membawa kepada, ada orang kata, hanya orang gila akan menyertai pasukan bomba. Apa pandangan Tuan Pengarah terhadap perkara ini? Okey, pernahlah kita pernah tengok dalam tu kan. Sebab kenapa dia kata gila? Sebab bila ada api, orang lain semua keluar, bomba masuk dalam api, padam api. Tapi sebenarnya kerja bomba ini merupakan satu pekerjaan yang sangat mulia lah. Sama yang berhadapan dengan api, berhadapan dengan penyelamatan, macam-macam perkara. Bomba ni semua operasi, semua kecemasan kita hadiri. Dia memerlukan satu semangat yang cekal, hati yang kental, berani. Sebab kita berada dalam pelbagai situasi yang berbeza-beza. Hari ini kita jumpa api, kita padam api. Besok kita selamatkan orang nak bunuh diri, berada di tingkat 30. Nextnya kita berada di air. Kita menyelamatkan mangsa yang terperangkap dalam air. Kita nak kena selam, kita kena keluar dan sebagainya. Jika berlaku kecemasan, memang sangat berisiko. Bila kami naik jentera tu dah risiko sebenarnya. Uncle. Naik jentera berjalan dalam keadaan laju. Jadi kita memang bergantung kepada jentera tersebut untuk melindungi kita semasa kita berjalan. Jika berlaku apa-apa kerosakan pada jentera, contohlah sedang berjalan jentera dengan kadar kelajuan 80 km sejam dengan membawa muatan air dengan peralatan. So itu dah satu ancaman kepada kami. Jika kenderaan tu sendiri contoh sistem brake rosak, sistem steering rosak, memang kami akan mengalami kemalangan dan kemalangan itu akan menyebabkan kecederaan teruklah kepada kami sebab dalam dengan kelajuan dan juga bebanan yang bawa itu contoh itu ancaman, itu risiko yang kami hadapi bila kami naik jentera. Sebab kita nak cepat, sebab KPI kita nak capai dalam masa paling kurang paling tu dalam 10 minit ke bawah. Maksudnya panggilan yang tuan-tuan dan puan-puan buat tu sangat berharga. Sangat berharga dan pihak bomba akan sampai dalam masa 10 minit. Itu kita punya KPI. Bergantung kepada kawasan. Ada kawasan yang jauh itu memang kita tak boleh terang cakap, tapi kita cuba capai dalam 10 minit. Okey. Kenapa orang kata gila? Sebab kami buat kerja macam-macam. Kami tidak kita memang ada SOP, kita ada prosedur untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kadang-kadang bila berlaku adanya mangsa, kita memang kena selamatkan. Contohlah orang nak terjun bangunan. Walaupun dia nak bunuh diri, dia nak matikan diri, tapi kita sebagai anggota penyelamat, walau bagaimana cara sekalipun, kita akan pastikan bahawa mereka, orang yang nak bunuh diri itu selamat. Last week berlaku di Jabatan Pulau Pinang, orang nak terjun, lucky because pada masa tu ada anggota bomba secara kebetulan. And then kita ni pasukan penyelamat ni, terutama bomba ni, dalam hati kita dah ada satu naluri yang kalau berlaku kecemasan kita akan berhenti, automatik akan berhenti. Kalau kemalangan ke apa ke, kita akan berhenti, kita akan tanya apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh buat. Sebab dalam bomba ni dia bukan hanya satu kerja dia buat. Kita kata macam gila, tapi kami taklah gila sebenarnya. Tapi contoh, anggota bomba dia boleh memadam kebakaran. Memadam kebakaran, dia boleh menyelamatkan mangsa terperangkap dalam kebakaran. Dia boleh pikul, dia boleh bawa keluar dan sebagainya dengan alat-alat perlindungan. Dia boleh melakukan penyelamatan yang melibatkan kemalangan. Dia boleh potong kenderaan, dia boleh keluarkan mangsa terperangkap. Dia boleh setengah tu yang pasukan khas, dia memadam, dia boleh kemalangan, dia boleh. Kalau yang melibatkan pasukan penyelamat di air, dia pun boleh menyelam. Mereka diberikan latihan yang khusus dan menjadi mahir dan boleh melakukan selaman dan mengeluarkan mangsa.
kami juga boleh buat kerja-kerja penyelamatan di bangunan tinggi. Orang nak terjun 30 tingkat, 20 tingkat, kita hanya bergantung kepada tali keselamatan, tali yang kita gunakan, peralatan yang kita gunakan. Selepas tu kita berserah je lah. Ya, tuan-tuan dengar Tuan Pengarah kata, saya ingin merakamkan sedikit kata-kata dari saya sendiri. Kamu semua adalah Jusa'e. Bomba ni semua Jusa'e, bukan apa, kerana apa saya kata dengan tuan-tuan semua. Kamu ada dua gaji. Satu adalah gaji hakiki, satu adalah gaji akhirat. A itu adalah akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, gaji akhirat kamu sungguh lumayan. Yang menunggu di sana adalah yang terbaik. Kami anak Malaysia, semua sungguh sanjung, bukan sanjung. Kami hormati kamu kerana kita tahu bahawa bomba ini adalah antara yang terbaik daripada terbaik. Setiap saat tu bergadai nyawa. Setiap saat tu isteri dan anak melihat ayah keluar dengan jentera merah untuk selamatkan harta benda dan selamatkan nyawa. Dari isi hati saya, kamulah yang terbaik. Kamulah yang tergagah. Jangan sekali kamu memandang apa orang kata enting kepada Jabatan Bomba Malaysia. Saya ingin lagi bertanya dengan Tuan Pengarah. Adakah kamu menggalakkan anak-anak muda kita untuk menyertai pasukan bomba? Ya, saya memang sangat menggalakkanlah kepada masyarakat luar jika ada peluang untuk menyertai kaji-kaji anak, saudara dan sebagainya yang berkelayakan, yang telah ditetapkan mengikut skim yang ada dalam Jabatan Bomba, grade yang ada. Jadi galakkanlah mereka untuk menyertai pasukan bomba. Jika mereka tidak sepatutnya, ada juga kaedah lain iaitu menyertai sebagai sukarelawan bomba, sama ada melalui persatuan-persatuan bomba sukarela ataupun komuniti bomba dan sebagainya. Kerana pada pandangan saya lah, terutama jika kita menghadapi bencana dalam skala yang besar, kita memang memerlukan ramai bantuan tenaga untuk melakukan kerja-kerja menyelamat ataupun selepas daripada itu. Contoh yang pernah berlaku ke atas kita yang lepas di Selangor. Saya rasa secara umum semua orang tahu banjir yang berlaku di Selangor, di mana pada masa ketika first response tu memang kita perlukan tenaga yang ramai. Sebab kita bomba ni bilangan anggota dia terhad dalam satu kawasan balai kita terhad. Jadi bila berlaku kecemasan seperti itu, kita perlukan manpower yang bukan setakat saja mereka berada memang di hadapan kita. Tapi apabila kita perlu serah kepada orang untuk menguruskan dan sebagainya. Macam-macam lah kita uruskan dia punya tempat tinggal sementara, makan, minum sementara. Jadi dalam hal ini bomba dah keluarkan, jadi kita perlukan orang yang menguruskan mereka ini. Jadi dalam keadaan ini kita sangat menggalakkan mereka untuk menyertai pasukan-pasukan sukarela bomba. Dan satu lagi perkara, kenapa saya galakkan? Kadang-kadang balai ini tak semua kawasan ada balai bomba. Contoh di seluruh Selangor kita ada lebih kurang 38 balai lah. Termasuk yang terbaru ni kita di Dengkil. Di Dengkil kita dah buka balai bomba dan beroperasi. Secara keseluruhan, ada kawasan-kawasan yang kita tak boleh capai, yang agak jauh, yang perlukan masa untuk kita sampai. Jadi jika di kawasan yang jauh daripada balai ini, mereka ada satu organisasi, contoh PBS ataupun komuniti bomba, sementara ketibaan atau kehadiran bomba itu mereka at least boleh membantu. Kalau melibatkan ada mangsa ke, at least mereka boleh berusaha untuk mengeluarkan mangsa atau melakukan langkah-langkah awal bagi mengelakkan kebakaran itu dapat terus merebak ke lain kawasan.
Itu yang kita memang menggalakkan mereka untuk menyertai sekarang bomba. Tapi kalau mereka nak masuk kerja dalam bomba pun tak ada masalah, sebab itu memang secara terbuka dan dia bergantung kepada kekosongan dan sebagainya, mereka boleh. Dan selama ni bila mereka masuk bomba, mereka akan tahu bahawa kerja bomba ini, terutama yang beroperasi ini, bukan satu kerja yang mudah. Bukan kita tak ada api, kita duduk kat balai tidur, tidak. Kita walaupun kalau kadang-kadang tidak ada panggilan, mereka akan memastikan bahawa diri mereka berada dalam keadaan terbaik, di mana mereka akan melakukan latihan-latihan kemahiran. Setiap hari ada jadual-jadual latihan, dipanggil jadual tugasan harian yang telah ditetapkan oleh jabatan, yang perlu dilaksanakan oleh anggota. Jika tidak ada berlakunya panggilan kecemasan ataupun dalam aktiviti kebombaan, jika mereka di balai, mereka wajib melaksanakan aktiviti ini untuk memastikan bahawa kemahiran dan pengetahuan mereka berada dalam tahap tertinggi. Jika berlakunya apa-apa kecemasan, mereka memang boleh lakukan, mereka tak ada masalah, sama ada kemalangan ke, bunuh diri ke, pemadaman ke, mereka akan boleh menggunakan segala teknik atau pemanfaatan yang akan digunakan semasa kebakaran. Mereka tak akan duduk diam. Selain daripada mereka beroperasi, mereka akan berterusan untuk memastikan kemahiran, pengetahuan, attitude berada dalam keadaan tertinggi, dalam keadaan terbaik dan boleh digunakan pada bila masa. Okey, Tuan Pengarah, kita akan mengakhiri segmen kali ini dan saya ingin menjemput Tuan Pengarah memberikan kata-kata semangat kepada hero-hero kita, bomba-bomba kita di luar yang di bawah pentadbiran Tuan Pengarah, dan juga kepada semua hero-hero bomba Malaysia. I think Tuan Nur Azam is one of the experienced person in this, and marilah kita dengar kata-kata hikmah daripada Tuan Pengarah Selangor, dan apa juga kata-kata nasihat Tuan Pengarah kepada orang awam, rakyat Malaysia. Pertamanya kepada orang awam lah, rakyat Malaysia. Terus membantu kita, bersama-sama dengan kita dalam memastikan bahawa persekitaran kita selamat, terutama dari segi keselamatan kebakaran. Jika kita berada di bangunan, kemudian pastikan bahawa bersama-sama kita untuk menjaga keselamatan nyawa, harta benda daripada segala bencana lah. Bagi anggota saya, pegawai saya ingin menasihatkan supaya mereka terus bersemangat, fokus kepada kerja dan pastikan bahawa kerja yang dilaksanakan itu dilakukan dengan sepenuh hati. Bila kita dah masuk jabatan bomba ini, memang tugas dan tanggungjawab kita terhadap masyarakat sangat tinggi. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bomba sangat tinggi. Walau apa pun jenis panggilan yang dipanggil, berikan khidmat lebih daripada 100% kepada mereka yang memerlukan. Dan saya berdoakan supaya semua anggota dan pegawai tugas dilindungi daripada segala bencana kemalangan semasa mereka bertugas, dan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada yang setia Tuan Pengarah Bomba Selangor, Tuan Nur Azam bin Khamis dan rombongan mereka untuk bersama kita pada pagi ini untuk perkongsian mengenai keselamatan dan juga tugas-tugas bomba. Kita sama-sama mendoakan superhero kita ini dimurahkan rezeki, sentiasa sihat, dan kita jumpa lagi di Sembang Santai yang lain.